Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, apa khabar murid-murid saya semua? Okey, seperti biasalah. Hari ni subjek Bahasa Melayu kelas 2A. Okey, kita sambung unit 12 iaitu amalan baik. Okey, ada sedikit lagi kita nak habiskan buku teks jilid 2 ni. Okey, pada minggu lepas, pada hari Isnin kita telah belajar. Saya ada hantar video iaitu tentang nilai. Okey, saya akan ulang balik tentang nilai ni sebab ada beberapa kawan kita yang tidak faham apa yang dimaksudkan dengan nilai. Okey. Nilai ni macam orang kata apa? Sikap apa yang ada pada individu tersebut. Sikap dalam kalangan individu-individu tersebutlah. Sikap dalam kalangan murid-murid, sikap. Okey. Maksudnya dia lahir daripada bila orang tengok individu tersebut, kita dah boleh nilai orang tu baik hati. Apa yang dia buat, itulah kita boleh nilai dia. Macam tu. Contoh sama juga dekat sekolah kan. Bila kita berbual dengan kawan-kawan kita, cakap sopan santun apa semua kan, tu adalah nilai persahabatan. Maksudnya bila contoh macam sekarang lah, PDPR kan, Ustazah bagi tugasan, awak terus buat dan juga hantar orang kata apa, hantar mengikut masa yang telah ditetapkan lah. Tak melengah-lengah kerja-kerja. So daripada situ kita boleh nilai orang yang hantar tugasan tu ialah seorang yang tekun, rajin. Itulah nilai. Okay. So saya ulang balik yang ni boleh buka rujuk kata apa, buka buku teks muka surat 76 berkenaan asal usul nama baling Kedah. Okey, saya tak perlu bacalah, tak perlu ulang lah. Saya terus terangkan tentang nilai yang ada dalam teks. Okey. Okey. Kalau pada teks tadi yang awak tengok, dia dah bagi clue, dia dah tebalkan huruf dengan warna, bukan huruf, dia tebalkan ayat dengan warna purple. Awak boleh tengok dalam teks tadi kan. Okey, so dia beri pernyataan dia ialah mereka bantu-membantu dengan mengusahakan ladang tanaman di situ. So nilai dia yang ada kat sini, clue dia, saya jawab clue dia. Okey, saya tunjuk ialah dekat mana? Dekat bantu membantu. So bila kita tahu, kita faham dah bantu membantu. So mesti nilai yang ada ialah bekerja sama. Maksudnya dia buat sama-sama. So itulah nilai yang kita nampak yang ada pada penduduk. Sebab diorang bantu-membantu dengan mengusahakan ladang tanaman di situ. Okey. Pernyataan yang kedua, mereka bekerja siang dan malam. So clue dia kat sini, bekerja siang dan malam. So apa nilai yang kita nampak? Nilai yang kita nampak pada penduduk itu ialah mereka ialah seorang yang rajin. Maksudnya rajin lah. Okey, pernyataan yang ketiga, para petani berusaha dengan pelbagai cara untuk menghalau kera-kera itu. So clue dia kat sini ialah berusaha dengan pelbagai cara. So jawapan dia ialah tekun berusaha. Maksudnya tekun berusaha ni dia ada macam-macam idea. Orang kata berfikir, tekun. Berusaha lah orang kata kan. Cari juga sampai berjaya. Okay. Itulah ni nilai. Okay, itulah maksud nilai. Dia macam sikap juga lah. Okay.
Okay, Ustazah juga ada tunjuk video kan ni tadi. Ustazah ada terangkan tentang nilai yang ada dalam teks. Awak boleh rujuk buku aktiviti muka surat 87. Okey. Ustazah tak baca teks, Ustazah terus tunjuk pada ayat yang menyatakan nilai lah. Okey. Ni contoh yang diberi ialah ayat pertama ni. Ya Allah. Sekejap comot lah. Okey, kita buat balik. Saya buat macam ni nak suruh awak nampak lah kan. Okey, yang kedua, kita nak cari nilai dalam ayat esok kita berlumba. So, pernyataan yang ketiga ialah ni. Pernyataan yang keempat yang ni. Pernyataan yang kelima yang ni. Okey. So, berdasarkan perkataan yang telah diberi ni, pernyataan yang telah diberi ni, okey. So, kita nak cari nilai je. Kita tengok pernyataan yang pertama, sedang bekerja dengan tekunnya. Bekerja, tekun. So, jawapan dia mestilah kat sini, clue dia ialah rajin. So, awak tulislah dekat buku awak tu, rajin. Okay. So, yang kedua, pernyataan dia ialah esok kita berlumba. Esok kita berlumba. Sang keluluk kata dekat sang lebah, esok kita berlumba. So, dekat sini dia seorang yang berani. Dia cabar lebah tu untuk berlumba. Padahal dia tak tahu pun menang ke kalah kan. Dia cabar. Okey. Yang ketiga, tebuan. Pernyataan yang ketiga ialah tebuan boleh menjadi pengadil. Tebuan boleh menjadi pengadilnya. Maksud kat sini, sang keluluk ni mempercayai rakan. Dia ada nilai mempercayai rakan kerana dia suruh sang tebuan yang jadi pengadil. Sang tebuan dengan lebah ni kan sama kan? Cuma nama yang lain kan? Dia adalah kroni yang sama. Kalau kita panggil kaum lah. Mempercayai rakan. So, sang keluluk ni dia mempercayai rakan. Dia beri kepercayaan kepada tebuan untuk menjadi pengadil. Okay. Yang keempat, pernyataan yang keempat ialah mengangkat sang lebah. Ni sang lebah telah apa? Ketinggalan jauh. Sebab tu, sang keluluk tolong sang lebah sama-sama ke garisan penamat. So, kat sini kita boleh katakan sang keluluk ada sikap baik hati. Baik hati. So, yang kelima, pernyataan yang kelima ialah tidak sombong lagi. So, insaf. Nilai yang kita nampak ialah insaf. Rasa menyesal lah kan. Dah lah dia sang lebah tadi dengan berianya cakap kepada sang keluluk bahawasanya sang keluluk akan kalah. Sedangkan dia tidak berlumba lagi, tapi dia dah cakap macam tu dekat sang keluluk. So, sang keluluk mencabarlah sang lebah. Okey, akhirnya dia berasa insaf. Sang lebah tu insaf. Okey, itulah ni nilai. Okey, kita pergi pada pembelajaran yang seterusnya, iaitu kita boleh tengok standard kandungan dia dulu. Memahami fungsi dan menggunakan golongan kata tugas mengikut konteks. So, objektif kat sini supaya murid dapat menggunakan kata seru dan kata perintah mengikut konteks. So, boleh buka buku teks muka surat 78. Okey, kata seru. Hari ni saya nak ajar tentang kata seru. Tata bahasa kata seru. Okey, sebelum kita pergi lebih detail tentang perbualan ni, dialog ni. Okey, Ustazah terangkan dulu
apa yang dimaksudkan dengan kata seru. So sebelum tu awak boleh tengok info bahasa tu dekat buku teks tu. Maksud kata seru ialah kata yang digunakan untuk melahirkan perasaan gembira, terkejut, kagum, kecewa, hampa dan hairan. Dia beri contoh wah, amboi, oh, cis, nah, aduhai dan wahai. Kata seru digunakan untuk membentuk ayat seruan. So saya terangkan dalam bentuk yang ringkas. Okey, ni nota kata seru. Kata seru adalah kata yang menyatakan perasaan seseorang. Seperti sakit, marah, terkejut, hairan, sindiran, sedih, takut, terperanjat, hiba dan sebagainya. So dia macam kata seru ni macam kata apa, emosi lah, perasaan. So individu tu dia mesti akan ada perasaan sakit, marah, terkejut, hairan, sindiran, sedih, takut, terperanjat, hiba dan sebagainya. Maksud kat sini kata seru, bila kita ada perasaan marah, kita gunakan kata seru yang sesuai. Takkan kita nak guna bila kita marah kita nak guna kata seru terkejut kan? Mestilah tak. Kita guna yang sesuai. So cara penggunaan dia disesuaikan dengan intonasi pengucapan, iaitu dengan nada meninggi atau menurun. Maksudnya bila kita kata seru ni dia ada nada tau. Kalau marah mestilah nada tinggi. Kalau sedih nada menurun. Macam tu. Okay, intonasi tu ialah nada. Okay, yang sesuai lah kan. Kata seru digunakan untuk membentuk ayat seruan. Okay, ayat seruan mesti diakhiri dengan tanda seru. Tanda seru ni tergolong juga dalam tanda baca. Awak mesti akan jumpa dalam ayat. Okay, untuk bina ayat pun mesti bila kita tahu kita guna je kata seru ni, so tanda seru mesti berada di akhir ayat. Okay, seterusnya contoh kata seru ada 10. Tadilah nah, aduh, wah, syabas, cis, hoi, wahai, So kita tengok satu-satu apakah ini maksudkan dengan kata seru tadi. Ini yang 10 ni. Okay, yang pertama ialah wahai. Wahai ni, penggunaan wahai sesuai untuk menyatakan perasaan sayu, sayang atau merayu dan juga menarik perhatian. Contoh ayat dia ialah wahai ibuku sayang. Lembut kan? Wahai ibuku sayang. So nada rendah. Okey, contoh ayat yang kedua ialah wahai murid-murid sekalian. Okey. Kata seru yang kedua ialah syabas. Okey. Syabas. Penggunaan syabas ialah untuk menyatakan puas, gembira, memuji, mengucapkan tahniah. Bila kita nak ucapkan tahniah kat seseorang kan, ni contoh ayat ni, syabas atas kejayaan kamu. So tanda seru mesti ada dekat belakang ni. Tengok. Okey, contoh ayat yang kedua, syabas kamu hebat. Kan nada tinggi sikit. Okey, yang ketiga, nah. Penggunaan nah ni untuk menyatakan perasaan memberikan sesuatu. Maksudnya nak beri sesuatu dekat seseorang kan. Okey, nah, ambil duit ni. Nah, letakkan kembali buku ini. Nah, simpan. Nah, simpan payung ni. Contoh kan. Okey. Okey, kata seru yang keempat. Aduh. Penggunaan aduh ni ialah untuk menyatakan perasaan sakit dan juga kagum. Contoh ayat dia, aduh sakitnya perutku. Aduh sakitnya hatiku. Mesti penuh perasaan. Kita guna kata seru ni mesti dengan orang kata apa, riak muka semua kan. Kalau sakit tu mestilah berkerut-kerut dahi gitu kan. Macam tu. Okay, aduh sakitnya perutku. Okay. So, yang kelima ialah amboi atau wah. Penggunaan amboi atau wah ni untuk menyatakan perasaan hairan atau kagum. Contoh dia ialah, wah besarnya rumah Farah. Amboi, mahal betul harga baju tu. Macam tu. Okey. Yang keenam ialah kata seru cis. Penggunaan kata seru cis ni untuk menyatakan perasaan marah dan benci. Kalau cakap pasal marah dan benci, mestilah guna nada atau intonasi yang tinggi. Okey, contoh ayat dia, cis, berani kamu ambil barang saya. Marah ni, muka marah. Macam tu. Mesti dengan muka-muka kan. Cis, mereka tidak sedar diri. Kan. Okey. Yang seterusnya.
Ialah kata seru penggunaan untuk menyatakan perasaan hairan atau terkejut. Ini mesti nada perlahan ke? Sesetengah orang mesti guna penada perlahan. Kamu masih belum pulang? Terkejut. Okey. Contoh ayat yang kedua ialah, mengapa kamu menangis? Okey. Yang seterusnya ialah hai. Hai ni macam lembut sikit kan? Okey. Hai ni, penggunaan hai ialah untuk menegur seseorang atau menarik perhatian. Contoh ayat dia ialah, hai, kamu apa khabar? Hai, sudah lama tidak berjumpa. Sudah lama kita tidak berjumpa. So, dengan nada yang rendah. Okey, seterusnya yang terakhir ialah penggunaan kata seru ni untuk menyatakan perasaan terkejut ataupun merayu. Okey, contoh ayat dia, begitu rupanya. Di sini rupanya buku saya. Macam tu. Okey. Pergi pada slide yang seterusnya. Okey, awak boleh buka buku teks muka surat 78. So, kita mula dengan dialog lah. Ni tajuk perbualan ni ialah sehari di Muzium Kaca. In English dia, Jebots Class Museum. Okay, pada suatu hari, Yahya dan keluarganya melawat Muzium Kaca Pulau Pinang yang terletak di Jalan Burma, Pulau Pinang. So, Yahya dengan keluarga dia. Ada Yahya, ada Hana, ada ibu Yahya. Okay. Amboi, cantiknya terowong kaca. Ukiran dan potongan kacanya sangat teliti. So, Yahya jawab apa? Terowong ini memang cantik, emak. Terkejut. Hana pun ada di sini. Ana pun balas kan. Hai Yahya, kamu pun datang? Ya Hana, wah, hebatnya lantai terowong kaca ini. Teruja, wah, kan, kagum. Wah, hebatnya lantai terowong kaca ini. Okay, Hana. Rupa-rupanya inilah terowong yang diperbuat daripada 500 keping kaca pelbagai warna dan corak. Okay, kita tengok. Yang ni kita kena isi jawapan tempat kosong lah. Okay, kita bincang. Okay, tempat kosong. Cantiknya motif pada ukiran ini. Betul Yahya. Tempat kosong banyaknya makcik membeli cenderamata. Ya Hana, cenderamata ini daripada botol yang kita semula. Tempat kosong, uniknya botol itu. Saya mahu membelinya juga. Okay, tempat kosong sudah lewat. Kami balik dulu Hana. Okay, so kita tengok jawapan yang sesuai. Okay. Okay, yang ni, yang pertama tadi. Apa yang sesuai? Mestilah amboi. Amboi, cantiknya motif pada ukiran ini. Betul Yahya? Hana balas. Betul Yahya? Okay, so jawab kat sini, tempat kosong. Banyaknya makcik membeli cenderamata. Wah. Banyaknya makcik membeli cenderamata. Okay, ya Hana, cenderamata ini daripada botol yang kita semula. Okay, tempat kosong unitnya botol itu. Saya mahu membelinya juga. Okay, so jawapan dia ialah unitnya botol itu. Saya mahu membelinya juga. Okay. Dan seterusnya ialah sudah lewat. Kami balik dulu Hana. So dekat sini ialah A. Ya Allah. Okay, pada balik. Sudah lewat. Kami balik dulu Hana. Itulah jawapan. Jawapan yang sesuai. Kata seru yang sesuai. Okay. So, kita pergi pada pembelajaran seterusnya. Boleh buka buku teks muka surat 79. Lawatan ke Muzium Padi. Tata bahasa kata seru dan juga kata perintah.
Ni. Okey, kata perintah ni kita telah belajar lah. Okey, sebelum saya pergi pada dialog ni, situasi dan yang di bawah ni, situasi lawatan ke Muzium Padi ni, saya tengok dulu apakah yang dimaksudkan dengan kata perintah. Sebenarnya kata perintah ni kita telah belajar pada minggu-minggu lalu. Okey, kata perintah ni, apakah maksud kata perintah? Kata perintah ialah kata yang digunakan untuk menyuruh, meminta, melarang ataupun mempersilakan seseorang berbuat sesuatu. Contoh kata perintah ialah harap, jangan, jemput, minta, sila, tolong dan juga usah. Okey, so kat sini saya dah nyatakan juga kata perintah dan maksud dia dan juga ayat, contoh ayat. Okey, kata perintah jangan dan usah ialah maksud larangan. Contoh ayat dia ialah jangan ambil barang itu. Usah kamu risau, kata ibu kepada Arsyad. Okey, sila jemput. Ni kata perintah sila dan juga jemput. Yang memberi maksud silaan. Okey, sila naik ke rumah, jemput masuk. Okey. Yang seterusnya ialah minta, tolong, harap. Ni adalah kata perintah yang memberi maksud permintaan. Minta tuan-tuan bersabar sebentar. Tolong tutup pintu itu. Harap bertenang. Okey. Kita tengok Okey. Awak buka buku teks tu, rujuk buku teks awak, muka surat 79. Okey, lawatan ke Muzium Padi. So kat sini dia bagi kata perintah dan juga kata seru. Murid-murid sila turun dari bas sekarang. Ni sila. Okey, kita sudah sampai ke di Muzium Padi. So kat sini kata seru ialah Kata permintaan, kata perintah ialah sila. Sila ni ialah permintaan. Okey. Situasi yang kedua ialah wah dan juga jangan. Wah ni kata seru, jangan ialah kata perintah. Okey, tempat kosong. Unitnya barang-barang perbuat ini. Apa yang sesuai? Ni pun sama, apa yang sesuai? So, jawapan dia ialah wah. So, kat sini jangan sentuh alatan itu, Someh. Okey. Pergi pada situasi seterusnya. Dia bagi kata seru kata perintah tolong. Ambilkan gambar saya, Yong Han. Tempat kosong begini caranya membajak sawah pada zaman dahulu. So, kat sini jawapan dia ialah tolong. Ayat permintaan. Okay, so kata seru begini caranya membajak sawah pada zaman dahulu. Okay, situasi yang seterusnya ialah dia beri perkataan kata perintah ialah minta. Kata seru amboi. So, kena isi tempat kosong ni. Okay. Beratur di luar. Kita akan pulang sekarang. Okay, tempat kosong cepatnya masa berlalu. So, kat sini ialah minta beratur di luar. Kita akan pulang sekarang. Ataupun sesuai juga kat sini. Kata perintah lain iaitu sila. Boleh juga. Cuma ni dia dah beri ni kan. Kalau tak ada beri ni boleh isi juga dengan sila. Sila pun boleh guna dekat sini. Okay. Amboi. Cepatnya masa berlalu. Okey. Habis dah muka surat 79. Berkenaan kata seru dan juga kata perintah. So, yang seterusnya buka buku teks muka surat 80 iaitu latihan pengukuhan. Macam ulang kaji lah ni. So, kat sini arahan dia tulis karangan berdasarkan gambar dan frasa di bawah. So, kat sini ni adalah tugasan awak. Saya nak awak salin balik jawapan dia yang betul. Saya ada beri jawapan dia kat sini. Ni jawapan dia. So, nanti saya akan beri dalam Telegram. Awak salin balik dalam buku tulis coklat awak tu. Okay, salin karangan ni. Mengikut perenggan dan juga yang Ustazah beri ni lah. Okay.
Salin dengan jawapan yang betul. So kat sini gambar sambil salin tu sambil baca. Okey, ni adalah frasa yang diberilah. Ustazah diselitkan dalam ayat ni, dalam teks. Jadikan teks yang lengkap, karangan yang lengkap. Okey. So ni adalah tugasan awak. Okey, kita pergi pada buku teks, muka surat 81. Oh, ni ada dua arahan. Yang pertama, jelaskan maklumat berdasarkan bahan di bawah secara bertata susila. Maksudnya secara, kata apa? Secara tertib lah. Susun dengan cara yang betul. Guna ayat yang betul. Okey. Nordin, jelaskan maklumat tentang alat muzik tradisional itu. Baiklah Liza, nama alat muzik itu tempat kosong. So kat sini lah dia suruh jawab secara bertata susila. So dia dah beri dah maklumat kat sini. So kita guna maklumat yang ada. So bina ayat. Okey, kejap kita tengok. Okey, arahan yang kedua ialah baca dan nyatakan idea keseluruhan yang sesuai dengan teks. So kat sini dia suruh tengok idea keseluruhan berdasarkan teks ni. So kita tengok jawapan dia. Ni jawapan. Kat sini. Awak boleh tengok lah. Okey, baiklah Liza, nama alat muzik itulah sundatang ni. Sundatang. Nama alat muzik yang popular di Sabah. Saya jadikan satu ayat ni. Okey, sundatang diperbuat daripada kayu yang keras seperti kayu nangka. Ni. Kita jadikan satu ayat. Yang ni ayat yang ketiga. Talinya pula diperbuat daripada tangsi atau dawai loyang. Ni lah dia nak cara jawapan secara bertata sila berdasarkan maklumat yang telah diberikan. Ni maklumat. Ni alat tradisional orang Sabah. Okey. Arahan yang kedua tadi, idea keseluruhan. So jawapan dia ialah ni jawapan dia. Berdasarkan teks kan. Okey, ingat ni adalah kata apa, ulang balik lah apa yang kita belajar sebelum ni. Okay. Yang terakhir, muka surat 82. Yang ni biasalah awak baca. Baca je. Ni adalah ilmu pengetahuan. Okay. Baca sendiri di rumah. Okay, tugasan yang pertama ialah buku aktiviti awak tu habiskan muka surat 90, 91 dan juga 92. Buat sampai habis. Lepas tu dah boleh simpan dah buku jilid 1. Kita nak sambung buku jilid 2 pula. Okay. So tugasan yang kedua yang tadilah Ustazah beritahu buku teks muka surat 80 tadi, salin semula jawapan, salin karangan di dalam buku tulis murid. Okay. So, dah habis dah buku teks jilid 1. Sekian, terima kasih. Okay, sampai sini sahaja untuk minggu ni. Okay, so kita sambung lagi pada minggu hadapan. Pada sesi pembelajaran yang seterusnya. Okay, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.